Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang strategi management accounting yang ada dalam company DSA Dynamics Sdn Bhd iaitu Kaizen. Kumpulan kami terdiri daripada 3 ahli iaitu saya, Filza Anisa Ashraf binti Azhar, nombor metrik D1931196, Alia Munirah binti Ismail D1931217 dan Nur Anisa binti Zairi D193117876. DSA Dynamics Sdn Bhd atau lebih dikenali sebagai DSA mula beroperasi pada tahun 2003 sebagai pengeluar produk plastik seperti botol pencuci baju dan juga botol minyak petrol dan pelbagai barangan plastik yang lain. Syarikat ini mempunyai beberapa blow molding machine dan juga injection molding machine yang digunakan untuk pengeluaran produk mereka. DSA mula berkembang dengan mengambil alih Akid Martin Industries Sdn Bhd yang merupakan pengeluar botol pelincir plastik kepada Petronas Lubricants International Sdn Bhd. DSA juga mempunyai beberapa kontrak bekalan yang lain seperti Lubritex Sdn Bhd dan juga Hyrex Oil Sdn Bhd bagi produk botol minyak pelincir. DSA kini merupakan salah satu pengeluar botol deterjen dan pengeluar botol pelincir pilihan orang ramai di Lembah Kelang. Saya Alamira, saya akan terangkan tentang Kaizen. Apa itu Kaizen? Kaizen ni adalah the emphasis on continuous reduction and management of production cost. Maksudnya kat sini Kaizen ni merupakan Japanese costing teknik yang memfokuskan pada pengurangan yang berterusan dan pengurusan kos produk. Jadi Kaizen ni dia macam continuous improvement lah untuk kita selesaikan masalah ataupun untuk kita sentiasa mencari jalan untuk memperbaiki pengeluaran produk tersebut. Jadi Kaizen ni dia berasal daripada perkataan Jepun yang bermaksud change for the better ataupun continuous improvement. Matlamat Kaizen ni adalah each period Kaizen standard goals are set based on the pure period improvement, thereby targeting greater improvement for the future. Maksudnya kat sini pengeluaran yang berlaku pada tempoh sekarang, pengeluaran yang berlaku dalam tempoh masa depan mestilah lebih baik daripada pengeluaran yang dikeluarkan pada tempoh sekarang. Jadi maksudnya dia ada improvement. Jadi Yoshihiro Moda ni dia ada mendefinisikan Kaizen ni sebagai the maintenance of present cost level for product currently being manufactured via systematic effort to achieve the desired cost level. Seterusnya perbezaan antara Kaizen costing dan juga target costing. Untuk target costing, dia continuous reduction is applied in the product design stage. Manakala Kaizen costing pula, dia continuous cost reduction is applied in the manufacturing stage. Sebab itulah dalam Kaizen ni, employees atau pekerja, dia bertanggungjawab dalam proses improvement dan juga target cost reduction ni. Seterusnya kita tengok pula difference between Kaizen costing dan juga standard costing. Untuk costing konsep, Kaizen costing dia merupakan cost reduction teknik, manakala standard costing dia merupakan cost control system. Seterusnya untuk control pula, Kaizen costing ni dia adalah cost reduction attain target profit, manakala untuk standard costing dia adalah cost control involve management by exception by significant variance are investigated and corrected. Untuk time frame pula, Kaizen costing ni dia secara monthly, manakala untuk standard costing ni dia secara annually. Manakala yang terakhir, employees untuk Kaizen costing ni dia responsible to improve process and target cost reduction, manakala untuk standard costing ni pekerja ni dia adalah cause of the variance tu. Jadi secara kesimpulannya kita nampaklah Kaizen ni difokuskan kepada penambahbaikan untuk tambahkan proses pengeluaran produk tersebut dan juga pengurangan kos adalah hasil daripada kecekapan proses yang kita buat improvement tadi.
Seterusnya, saya akan membentangkan tentang significance of Kaizen. So, yang pertama adalah improve employee and customer satisfaction. An excellent example of business is where employees are more satisfied and customers are more happier. The open problem-solving practice has created a workplace culture where employees have pride in their work and customers trust that their needs are always priority. So, macam mana Kaizen ni boleh meningkatkan kepuasan pekerja dan juga pelanggan? So, untuk pekerja akan lebih berpuas hati bila menggunakan Kaizen ni kerana pekerja dia terlibat juga dalam membuat perubahan. Manakala untuk customer, sebagai contoh, customer tu dia memerlukan teknologi yang khusus ataupun produk yang khusus untuk menyelesaikan masalah dia lah. So, syarikat dia akan bekerjasama dengan customer untuk membangunkan teknologi baru atau untuk membuat produk yang baru untuk menyelesaikan masalah customer tadi. So, secara tidak langsung syarikat dan pelanggan menyelesaikan masalah mereka bersama-sama. Jadi dengan penggunaan Kaizen ini, pekerja akan lebih berbangga dengan kerja mereka kerana mereka pun terlibat dalam membuat perubahan, manakala pelanggan pula akan percaya bahawa keperluan pelanggan sentiasa menjadi keutamaan syarikat. Seterusnya adalah reducing waste. Management and staff are responsible for identifying areas that constitute waste in the business process. By implementing constant changes, they can determine the root cause of wastage and fix them. So, Kaizen ni boleh mengurangkan pembaziran lah. Pembaziran ni boleh datang dalam pelbagai bentuk, termasuklah masa, sumber dan juga hasil. So, Kaizen ni dia merupakan tanggungjawab semua orang. Maknanya, untuk mengurangkan pembaziran ni, dia bukan sahaja kerja staff, dia juga kerja pengurus. So, pengurus, management dan juga staff, dua-dua pihak ni kena bertanggungjawab lah untuk mengenal pasti kat mana berlaku pembaziran dan cara untuk memperbaiki pembaziran tersebut. Disebabkan Kaizen ni dia merupakan perubahan secara berterusan, so senang untuk company tu menentukan punca pembaziran dan cara untuk baiki pembaziran tersebut. Okay, significance yang ketiga adalah builds leadership skills. The leader does not have to be in a management role to qualify as a team leader. So there is an opportunity for employees to take on leadership roles. So, setiap kali berlaku perubahan dalam company tu, kita akan ada Kaizen lah. Kita akan ada banyak Kaizen. So, setiap pasukan Kaizen tu, dia kena ada seorang ketua. So, ketua ni dia memainkan banyak tanggungjawab dan peranan lah. Antaranya, dia perlu mengatur pasukan Kaizen. Dia juga perlu pastikan semua orang dalam pasukan dia tu melaksanakan peranan masing-masing. Dan dia juga perlu bertanggungjawab untuk mendapatkan bantuan apabila sumber tambahan diperlukan. Untuk menjadi seorang ketua tu, dia tak semestinya seseorang tu perlu ada kelayakan ataupun perlu daripada team management. Dia tak kisahlah mana-mana, dia boleh jadi ketua pasukan. So, dekat sini kita boleh tengok yang semua orang dalam company tu adalah peluang untuk mengambil peranan kepimpinan dalam diri mereka. Signifikan Kaizen yang terakhir adalah improve teamwork. Kaizen is a quality improvement tool driven by teamwork. As the Kaizen team solves problem together, they develop a bond and build team spirit. Jadi Kaizen adalah perubahan dalam sesuatu syarikat. So, bila perubahan berlaku, maka wujudlah Kaizen punya pasukan. Apabila pasukan Kaizen ni menyelesaikan masalah bersama-sama, so daripada situlah wujudnya teamwork antara ahli pasukan tu. Bukan itu sahaja, mereka juga dapat mempelajari skills baru ataupun mempelajari ilmu-ilmu yang baru daripada ahli pasukan mereka sendiri. Oleh itu, pekerja dapat bekerja dengan perspektif yang segar dan fikiran mereka juga tidak akan berat sebelah. Nama saya Nur Anissa binti Zairi. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana Kaizen ini membantu company untuk mengurangkan jumlah kos di samping meningkatkan kedudukan strategik sesebuah perniagaan. Grup saya telah memilih DSA Dynamic Sdn Bhd. Syarikat ini menggunakan kaedah Kaizen Costing untuk meningkatkan kualiti produk mereka.
syarikat ini menghasilkan produk plastik seperti botol plastik. Masalah yang timbul dalam penghasilan produk plastik ialah wujudnya black dots atau lubang kecil pada botol plastik. Hal ini akan menyebabkan kebocoran. Punca-puncanya adalah disebabkan oleh crusher material ini bercampur dengan bahan tercemar yang datangnya daripada habuk dan serpihan. Objektif syarikat ini menggunakan Kaizen adalah untuk meminimumkan black dots dan kerosakan botol. Seterusnya dapat menjimatkan kos. Seterusnya, penambahbaikan. Syarikat ini melakukan penambahbaikan dengan menggunakan Kaizen sebanyak 3 cara yang berbeza. Cara pertama, syarikat ini mengalihkan crusher machine yang asalnya crusher machine ini diletakkan di merata tempat kepada satu tempat sahaja, dan setiap crusher machine diletakkan partition antara setiap mesin. Seterusnya, syarikat ini melakukan Kaizen yang kedua, iaitu menukarkan mesin lama kepada mesin baru, iaitu tumbler machine yang menggunakan motor di mana tumbler machine itu akan berputar dan habuk akan keluar melalui mesin tu. Seterusnya, syarikat ini melakukan penambahbaikan produk dengan melakukan Kaizen yang ketiga, iaitu dengan menggunakan vibrating filtering tray yang seakan mesin ayak yang boleh menapis habuk dan bahan yang asing. Next ialah cost saving data. Daripada data 2018, kita dapat melihat bahawa Kaizen pertama, iaitu dengan meletakkan semua mesin di satu tempat, dapat menjimatkan kos sebanyak 6%, di mana black dot dapat dikurangkan daripada 21% ke 15%. Seterusnya, black dot dapat dikurangkan daripada 15% ke 9% pada tahun 2019 jika menggunakan Kaizen yang kedua, iaitu menggunakan tumbler machine. Hal ini dapat menjimatkan kos sebanyak 6%. Akhir sekali, kita dapat lihat pada tahun 2020 dan 2021, black dot telah dikurangkan kepada 2% dan dapat menjimatkan kos sebanyak 7%. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.